Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat auda ke udara dan bersua lagi dalam rancangan dialog untuk keluarannya pada kali ini. Dan cukup menarik sekali untuk hari ini kita akan lebih menumpukan mengenai dengan usaha daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan berkenaan dengan pengurusan produk pertanian. Untuk memperjelaskan dan memberi maklumat mengenainya, bersama kita pada hari ini Yang Mulia Dayang Hajah Mas Liana Yuliah binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan cuba mengajukan beberapa soalan yang kita rasakan cukup ingin diketahui maklumat tersebut oleh penonton kita ni, ya. Dan kita melihat impak itu banyak melibatkan sektor yang pelbagai apabila pandemik COVID melanda negara kita Brunei Darussalam. Dan kita ingin mengetahui juga apakah impak yang cukup ketara dalam sektor pertanian ataupun ternakan apabila negara kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, dan adakah keluaran pertanian kita di negara ini mencukupi? Alhamdulillah. Secara umumnya memang situasi pandemik COVID-19 ini melanda negara kita ini setentunya memberikan impak kepada awal industri, terutama sekali dari segi ekonomi, ya. Bukan saja negara Brunei Darussalam lah, terutama sama juga di negara luar juga merasakan impaknya pandemik COVID-19 ini. Berbagai sektor, contohnya industri turut terjejas, antaranya sektor perdagangan, pelancongan dan lain-lain, disebabkan peraturan kita ni semasa yang berubah tu, menyebabkan contohnya juga sekatan perjalanan, lockdown dan juga perintah kawalan pergerakan. Semua ni menyebabkan impact kepada industri kita ni lah. Dan alhamdulillah, walaupun bagaimanapun negara kita Brunei Darussalam sangat bersyukur kerana walaupun turut merasai kesannya dengan rahmat dan izin Allah Ta'ala juga, serta pendekatan secara whole of nation approach itu, kita ni Brunei Darussalam dapat mengawal dan seterusnya mengurangkan impak kepada industri kita ni, yang mana dalam perbincangan kita ni mengenai dengan industri pertanian, iaitu merangkumi buah-buahan, sayur-sayuran, penternakan yang mana menghasilkan ayam pedaging, telur ayam, daging kerbau, lembu, semuanya adalah daripada industri pertanian. Dan alhamdulillah, seperti yang telah dikatakan tadi itu, aktiviti keluaran komoditi pertanian dan bakalan buat masa ni alhamdulillah masih mencukupi. Dan sesungguhnya pun walaupun kita ni menghadapi cabaran-cabaran pada masa ni, itu seperti kemasukan bekalan bahan mentah, kurang juga kita ni menghadapi masalah sedikit lah di sana tu, seperti mendatangkan bekalan biji benih, and then baja, juga anak ayam, all this also ada kita ni menghadapi terkesan, ya. Walau bagaimanapun dekat dengan kerjasama erat di antara agensi-agensi yang bekerjasama dengan Jabatan Pertanian ataupun kementerian. Dan lepas itu kenyataan dan juga dapat imbas balik apa yang disentuh oleh yang berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, pada Datuk Seri Setia Awang Ali bin Apong, sentiasa di masa sidang media menekankan bahawa sumber bekalan makanan kita ni seperti sayur, buah-buahan, udang, ikan adalah insya-Allah mencukupi. Alhamdulillah, ya. Baik, itu sekurang-kurangnya kita mengetahui bahawa pihak kerajaan kita melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan memang mengambil serius hal-hal yang berpangkit dan juga impak yang juga turut memberikan kesan pada negara kita ni, khususnya dalam sektor pertanian dan ternakan akibat pandemik COVID-19 ini. Dan kita ingin mengetahui apa agaknya usaha ataupun mungkin inisiatif yang sudah dilaksanakan, dikuatkuasakan memandangkan pandemik COVID-19 ini turut memberikan impak yang
juga positif sebenarnya selain daripada sebaliknya, dan ia lebih menumpukan kesan itu kepada golongan penternak dan juga petani ni, khususnya pengusaha tempatan kita. Okey. Seperti mana yang kita ni maklum, negara kita ni amatlah bersyukur kerana langkah-langkah dikuatkuasakan pada masa ini, walaupun dalam kita ni membendung masalah pandemik 19 ni, masih juga membolehkan para peladang dan juga penternak kita ni itu untuk bergiat seperti biasa, melakukan aktiviti seperti lazimnya, berkebun, menternak, juga melaksanakan aktiviti jualan, masih berjalan macam biasa. Dan juga kita ni kalau dibandingkan negara lain lah, they have totally macam lockdown. Jadi akan lebih merumitkan. Alhamdulillah negara kita ni masih membolehkan aktiviti seperti pertanian, perdagangan itu macam biasalah. Dan kita ni melihat dari sudut positifnya, experience yang kita ni hadapi semasa pandemik COVID-19 ni orang alhamdulillah kita ni dapat melihat kebaikannya. Contohnya apabila kita ni sudah anda boleh keluar negeri, dengan sendirinya kita ni akan berbelanja dalam negeri. So dengan perbelanjaan dalam negeri, pendapatan dengan sendirinya pengeluaran ataupun keperluan tempatan itu meningkat. Betul. Jadi kita ni perlu meningkatkan jauh lagi production kita ni dalam negeri itu untuk mencukupkan keperluan tempatan. So dengan sendirinya di sini kita ni dapat mengambil kebaikannya. Iktibar. Yes, iktibarnya hikmah daripada apa yang terjadi iaitu peningkatan keperluan penduduk tempatan. Kita ni dah dapat jadi kita ni peladang kita ni itu akan berusaha lebih gigih untuk memenuhi keperluan tempatan. Dan harta kita melihat juga ini sebagai satu peluang yang cukup besar khususnya kepada generasi muda kita ni untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian ataupun ternakan, memandangkan dari masa ke semasa, tahun ke tahun, keperluan ini adalah akan semakin meningkat. Jadi di sini kita mengambil peluang tersebut, Puan. Baik, selepas ini akan lebih banyak kita bincangkan, dan antara isu yang pastinya ingin diketahui jawapannya daripada masyarakat kita ni mengenai dengan bekalan makanan frozen. Jadi kita akan bawakan maklumat tersebut selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bruf Health bagi keselamatan warga Brunei. Baik, Auda kembali bersama dalam rancangan dialog yang mana kita juga turut mendapatkan satu tajuk yang sebenarnya kita tekankan ataupun kita ketengahkan di sini mengenai dengan pengurusan produk pertanian, yang juga memberikan penjelasan bersama Yang Mulia Dayang Hajah Mas Diana Yulia binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Baik, Puan, tadi di segmen pertama banyak maklumat yang kita perolehi juga yang kita rasakan dapat memberikan manfaat kepada penonton kita ni. Dan seterusnya, setelah kita mengetahui bahawa kawalan pergerakan keluar dan masuk ke negara Brunei Darussalam telah pun diperketatkan pada sejak pertengahan bulan Mac sebenarnya. Jadi kita ingin mengetahui, adakah ini menjejaskan komoditi pertanian yang telah pun diimport dan juga diekspor, dan bagaimana situasinya bagi makanan yang berproses seperti sausage, nugget dan sebagainya yang kita lihat kenyataannya
dari sejak pandemik ini berlaku dan negara mengambil langkah-langkah selamat, produk ataupun produk yang diproses ini semakin berkurangan di pasar raya. Bagaimana Puan? Okey. Sememangnya dengan peraturan penutupan sempadan dan seumpamanya tentunya sedikit sebanyak akan menjejaskan komoditi pertanian yang berkaitan dengan produk import dan ekspor. Dan walau bagaimanapun, sebagaimana yang telah diterangkan tadi juga, alhamdulillah kita ni melihat sebagai satu peluang kepada pengusaha kita ni untuk tempatan untuk meningkatkan pengeluaran produktiviti keluaran hasil ladang-ladang tempatan kita ni masing-masing. Dan sebagai contohnya, bagi aktiviti ekspor produk tanaman, aktiviti tersebut masih boleh dilaksanakan walaupun negara pengimport mengenakan beberapa peraturan baru yang mencegah dalam penularan COVID-19 itu. Misalnya buah muskmelon kita ni local produce telah dapat diekspor ke negara China dan juga Malaysia dalam bulan April tahun ini juga 2020. Alhamdulillah. Manakala pada masa ini pengimportan daging beku seperti sapi dan kerbau dan produk daging berproses, negara kita pada masa ini tidak memerlukan pengimportan. Boleh dikatakan our produce masa ini memang masih mencukupi untuk menampung keperluan ketempatan. Lagipun kerbau dan lembu bekalan pengusahaan kita ni memang dapat menampung keperluan tempatan kita ni. Dan juga kementerian melalui Jabatan Pertanian telah meninjau balik our strategi itu di mana kita ni mengimport lebih banyak our live animal, live cattle itu diimport banyak kemari, dan kita ni mengadakan penyembelihan tempatan. So kita ni tidak akan lagi mengimport secara beku. It will be fresh disembelih di Brunei, dan kita ni akan menyalurkan orang kehalalannya apa semua memang kita ni our own local yang mengendalikan. So with that orang indah lagi kita ni akan memikirkan kekurangan daging beku sapi dan kerbau itu nanti, insyaAllah. Jadi itu antara usaha yang masih lagi dalam usaha yang tadi sebagai salah satu strategi. Strategi yang dikira we revisit our strategi. So yang dulu kita ni all the processing itu kita ni import daging beku untuk diproses di Brunei. But now we try to import, bukan lagi try, but we did importing live cattle into our country, dan dibawa kemari kita ni fatteningkan dia, digemukkan di negara kita ni. Lepas cukupnya orang umurnya so kita ni sembelih dan kita ni adai secara fresh untuk our local produce. Kalau dilihat dan kita ni fikirkan, ia akan lebih banyak meringankan memudahkan lagi. Kalau sebelum ini kita ni terpaksa menghantar wakil daripada negara kita ni untuk bagian merenew ni halal, produk halal ke negara yang dinyatakan. Tapi sekarang dengan adanya strategi, insyaAllah akan diaplikasikan dalam waktu terdekat barangkali. Masa ni memang sudah ada import itu sudah ada, dan pengemukan pengemukan ataupun fattening sudah dilaksanakan pada masa ini. InsyaAllah. Bagi dan juga untuk menjawab soalan mengenai dengan pemprosesan, our Jabatan Pertanian Agri Makanan melalui bahagian industri agri makanan memang menggalakkan our syarikat tempatan untuk meningkatkan pengeluaran pemprosesan daging-daging seperti soses, nugget secara lokali. Betul So ini pun jualnya dapat kita lihat peluang kepada pengusaha tempatan kita ni. Barangkali orang kalaupun bukan dalam skala yang besar, usaha ini dapat dilakukan mungkin bermula dengan perusahaan kecil dan sederhana. Dan saya ada melihat sebenarnya melalui laman Instagram ada beberapa individu yang mempunyai inisiatif membuat ataupun memproses fish nugget dan juga chicken nugget, dan juga dijual. Alhamdulillah ada sambutan itulah. Mungkin dengan usaha yang bermula daripada kecil dapat saja dikembangkan, kan Puan? InsyaAllah. Dan mungkin secara terperinci lagi kita ingin mengetahui apakah lagi inisiatif dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ini untuk membantu para pengusaha penternak peladang kita ni.
Okay, right at this moment, usaha-usaha Jabatan Pertanian melalui Kementerian juga memikirkan untuk membantu pedang petani dari sudut menghandle inisiatif baru seperti menggroom our new generation. For example, kalau ada pengusaha yang ingin menceburkan diri di dalam bidang pertanian, kita mahu supaya ada dalam syarikat tersebut ada yang mengganding kepada dia adalah daripada generasi baru, supaya akan orang menerapkan ilmu dan jom pelajari dalam bidang-bidang pertanian itu. Dan dengan sendirinya ia nanti akan mengusahakan apa yang dilakukannya tu. Untuk kerana saya difahamkan juga bahawa Jabatan Pertanian dan Agri Makanan memang ada beberapa kursus-kursus kemahiran dalam bidang pertanian, ternakan dan seumpamanya. Dapat dikongsikan sedikit barangkali. Exactly. Ya. Mengenai dengan kursus, memang Jabatan Pertanian ada mengadakan kursus dan juga ini adalah salah satu daripada inisiatif jabatan juga untuk mengadai kepada pengusaha yang ingin memohon supaya mendapatkan training kursus. Jadi memang diadakan tu mulai daripada macam mana cara mencambah biji benih, contohnya pengawalannya dari sudut penyakitnya, serangan musuhnya, ini semua akan dilihat dan macam mana pengurusannya, pembejaannya juga. Jadi dan juga sehingga sampai ke ladang, kalau kita ni bertanam pokok buah, jangan ditanam saja cuma tu. Mesti kita ni lihat juga, contohnya kalau sudahnya tumbuh dalam peringkatnya sudah macam 6 bulan lepas tu, perlu kita ni pangkas, iaitu teknologi pruning, di mana pruning itu sekarang akan memberi teknologi supaya pengedaran udara di dalam pokok itu, contohnya ia akan segar. Dan with air circulation akan bagus, ia akan memberi humidity yang tinggi. Apabila humidity tinggi, ia akan melibatkan banyak pest dan disease akan develop di dalam sana tu. Itu yang menyebabkan serangan penyakit, serangan serangga akan terjadi. Ini akan menyebabkan kerusakan kepada tanaman. Kalau sudah rusak, dengan sendirinya hasilnya pun akan menurun. Exactly. Jadi kita melihat di sini bukan hanya cara orang kalau umpamanya individu yang melibatkan diri dalam bidang pertanian, menanam pohon-pohon pohon-pohon buah ni bukan hanya dari kaedah konvensional saja ataupun tradisi, tetapi sebenarnya kita melihat adanya usaha daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ini untuk memberikan ilmu kepada para pengusaha ini ataupun petani ini dengan menggunakan teknologi. Jadi itu merupakan sesuatu yang sebenarnya bukan hanya kabar baik, tetapi kita melihat di sini betapa agensi ataupun Jabatan Pertanian dan Agri Makanan itu benar-benar ingin membantu bahawa para petani dan peternak tani itu faham bukan hanya sekadar menanam ataupun memelihara binatang-binatang pedaging ataupun ayam umpamanya, tetapi perlu ada cukup dengan ilmu. Untuk menyentuh mengenai dengan teknologi itu, teknologi yang digunakan yang memang kita di jabatan melalui kementerian menggalakkan agar pengusaha kita ni bukan hanya bukan menggunakan tradisional, tapi menggunakan teknologi tinggi. Contohnya LED ataupun greenhouse, ataupun fertigation ataupun petigasi, sistem-sistemnya tu kita ni gunakan, insya-Allah ia akan lebih meningkatkan hasil dengan teknologi terkini. Contoh juga dalam bidang ternakan, di mana kita ni kalau dulu ayam lapas tu but now we try to menggunakan teknologi reban tertutup. Ayamnya sekarang akan diberi aircon. So mortality ataupun kematian adalah kurang. Itulah salah satu cara kita ni meningkatkan produktivitinya. Dan juga sistem penanaman, for example buah di ladang, bukan hanya tanam suka-suka saja, tapi sekarang ni kita ni akan bertanam menggunakan, kalau di bukit kita ni buat teres. Jadi teres itu sekarang kita ni akan sanang untuk membuat pembejaan, pengawalan rumpainya, pengawalan penyakit dan serangga, dan juga pemengkasan. Jadi akan menyenangkan kita ni lah.
kalau pengurusan penanaman dan pokok-pokok buah hatu karang dijaga dengan rapi, insya-Allah buahnya akan lebih banyaklah daripada yang orang ditanam ditinggal. Betul ya. Bumi Brunei Darussalam ini masih luas. Kalau orang kita ni kan masih ingin berbakti, berbudi pada tanah, insya-Allah akan ada hasilnya. Tapi kalau kita melihat kepada situasi bagaimana pandemik COVID-19 ini turut sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kesan kepada sektor pertanian dan agri makanan, tetapi dari sudut yang lain seperti yang diterangkan itu, kita ni mesti ambil peluang tersebut untuk lebih meningkatkan produktiviti negara. Exactly. Betul. Baik, dan untuk akhirnya barangkali dapat berkongsi lagi sedikitlah ya antara persediaan dan juga perancangan kehadapan jabatan ni puan ya, agar kita ni akan senantiasa bersiap sedia ke arah perkara ataupun cabaran yang seumpama ini. Umpamanya kita tidak mahulah, tidak mahu memikirkan ataupun seperti berharap akan ada lagi cabaran di masa akan datang. Tapi apa agaknya langkah strategi yang diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan? Alhamdulillah, melalui pengalaman dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, kita ni dapat merasakan iktibarnya arah kita ni. Kita ni mesti berusaha sendiri. Orang melangkah lagi ke depan untuk meningkatkan pengeluaran kita ni lebih banyaklah. Jangan kita ni mengharapkan daripada orang terus menerus untuk daripada mengimport daripada luar. Dan strategi jabatan ada kita ni membuat strategi untuk pengimbangan import jua secara domestik, dan jabatan telah meneliti perancangan program itu jua, di mana telah diberikan jua program ini kepada pengusaha-pengusaha mengenai dengan contohnya kita ni masih kekurangan tomato, cili yang terlalu banyak diimport. Now we try to reduce importation dengan mengambil kira lebih banyakkan production domestik. So pengusaha-pengusaha ada digalakkan untuk menanam komoditi-komoditi yang sudah diidentifikan ini, dikenal pasti untuk diorang bertanam secara lokal. Dengan sendirinya memang keperluan itu tinggi. Jadi pengeluaran kita ni masih kurang. So di sini tah peluang kita ni untuk meningkatkan pengeluaran. Jadi orang menyentuh mengenai dengan produk hiliran juga, macam tomato, cili ni bukan cuma untuk digunakan ataupun dimakan secara fresh. Exactly. But kita ni juga boleh mempelbagaikan ia jadi produk hiliran, value added produk, jadikan tomato sauce, macam cili tomato sauce, sos cili, cili paste, cili giling, cili kering. So orang even chili flakes. So all these things come from chili. Jadi orang jangan cuma memikirkan untuk mengedai secara fresh. But produk ini boleh juga kita ni orang dijadikan produk hiliran, yang mana akan membantu meningkatkan pengeluaran dalam negara kasar kita ni. Itulah yang kita ni harapkan. Itu salah satu daripada komoditi yang dapat kita ni tingkatkan. Bukan itu saja. Malahan lebih banyak yang dapat kita ni tingkatkan, because kita ni masih banyak memerlukan mendatangkan keperluan ni melalui import. So kita ni bangunlah, bangkitlah, tampillah, ambillah peluang kita ni, terutama sekali generasi kita ni yang baru, orang untuk menerokai aktiviti ni agar kita ni akan dapat memenuhi keperluan domestik kita ni secara orang tidak pun secara diri, but we try to go for secara diri in the future, supaya kita ni juga akan dapat mencapai wawasan negara Brunei 2035. Baik ya. Jadi sebenarnya cukup menarik. Satu persatu soalan diajukan, semakin banyak maklumat yang kita perolehi, dan hatta di sini kita melihat tuntutan untuk kita menambah lagi para pengusaha yang boleh memproses produk satu-satu produk mentah kepada produk yang boleh diberikan nilai tambah tu lebih ada sebenarnya. Apapun, terima kasih Puan dengan masa yang diluangkan, bermanfaat sungguh sebenarnya untuk episod dialog pada hari ini bersama dengan Yang Mulia Dayang Hajah Masliana Yulia binti Abdullah, yang juga merupakan pemangku pengarah Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Beriktibar daripada pandemik COVID-19 di negara kita ni, kita ni dapat melihat dan mengetahui bagaimana cara pengurusan produk pertanian daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. InsyaAllah di keluaran akan datang lebih banyak lagi topik-topik yang menarik kita bawakan. Jangan lupa untuk mengikutinya minggu hadapan di waktu yang sama. Assalamualaikum dan salam hormat.